Okey, ini kita sambung terus bahagian seterusnya dalam persamaan kuadratik. Dalam topik bab 2 fungsi kuadratik, bahagian persamaan kuadratik berdasarkan latih diri 2.2 dan latih diri 2.2 je ini. Saya lupa saya. Tadi mula saya set macam 2.2 pun 2.3 tapi saya rasa macam tak sempat pun kan. Okey. Jadi hari ini kita tengok ada dua perkara penting. Persamaan kuadratik. Okey. Yang pertama cerita dia pasal punca. Root. Pasal punca-punca ni. Okey. Dia ada dua perkara. Yang pertama kamu kena hafal SOR. Saya pakai bahasa Inggeris. Sorba porca. SOR ni maksudnya hasil tambah punca. Sum of roots. Hasil tambah punca. Por pula ni adalah hasil darab punca. Product of roots. Formula dia yang kamu kena hafal ni adalah sorba porca. Itu kita panggil sorba porca. Bunyi dia sedap berbanding HDP tak sedap sangat. Sorba porca lagi sedap. Itu yang pertama. Cerita pasal apa? Berkenaan punca-punca persamaan kuadratik, sorba porca. Okay? Yang kedua, membentuk persamaan kuadratik dari punca. Kalau tengok formula tu saya pun ada bagi, itu adalah X kuasa 2 tolak hasil tambah punca X campur dengan hasil darab punca sama dengan kosong. Itu sama juga dengan X square SOR X tambah dengan 4. Ini formula yang pertama untuk membentuk persamaan kuadratik. Okay? Nombor 3, kita boleh guna juga yang 3 ni. Yang 3 tak ada dalam buku teks, dia cerita sikit je. Iaitu X adalah punca. X adalah punca. Maksudnya X sama dengan punca. X sama dengan punca. X sama dengan root. Itu ada 3 perkara yang penting kamu kena ingat dalam bahagian persamaan kuadratik ni. Okay? Selain daripada yang sebelum ni lah. Yang sebelum ni kita dah belajar dah, dalam form 3 pun dah belajar persamaan kuadratik. Persamaan am ni adalah AX kuasa 2 campur BX campur C sama dengan kosong. Yang mana depan dia kuasa paling besar dia adalah wajib. Dia kena ada X kuasa 2. Kalau ada X kuasa 2, nama dia automatik akan jadi kuadratik. Okay? Jadi kamu tengok soalan nombor 1 tu senanglah cerita dia. Iaitu dia kata latih diri 2.2 ni cerita dia senang. Sebab apa? Nombor 1 dia kata bentukkan persamaan kuadratik. Bentukkan persamaan kuadratik dari punca A. Punca dia bagi 2 dan 6. Okay? Dia ada 2 kaedah. Satu kita buat pelan-pelan. Buat pelan-pelan maksudnya saya akan buat apa? Hasil tambah dulu. Hasil tambah SOR 2 tambah 6 dapat 8. For product of root 2 darab 6 dapat 12. Jadi persamaan kita pakai formula X kuasa 2 tolak dengan sorek tambah for sama dengan kosong. Jawapan akan dapat X kuasa 2 tolak 8X campur 12 sama dengan kosong. Tu yang A tu. Yang ni key dia Macam mana nampak susunan dia. Ini kita buat secara tertib 1/1. Okey. Sama cerita dia. B, C sama. Boleh kita tengok B. B apa cerita? Sama. B dia bagi negatif 1 dan 4. Sama tak cerita dia? Kita buat hasil tambah. Tadi bahasa Inggeris, bukan Melayu pula. Hasil tambah punca.
Jangan pakai formula tu. Formula tu kalau ada punca. Ni tengok nak bentuk ni. Ini akan dapat negatif 1 campur 4 dapat 3. Hasil darab punca. Negatif 1 darab 4 akan dapat negatif 4. Bentukkan persamaan. Formula X kuasa 2 tolak. Hasil tambah punca X. Campur hasil darab punca sama dengan kosong. Masukkan X kuasa 2 tolak 3X campur dengan negatif 4. Tambah tolak tak cantik lah. Jadi kita ambil positif negatif akan jadi negatif. Itu jawapan dia. Untuk apa? Bentukkan persamaan kuadratik daripada punca. Okey. Ini kita pergi kat mana ni? Pergi kat sini dulu. Di bahagian ni. Ini untuk membentuk persamaan kuadratik punca ni. Cara dia. Okey, kita buat 1/1. Okey, kita tengok lagi contoh sepadam ni. Boleh? Jadi kalau kamu tengok soalan seterusnya sama juga, dia BC pun sama. Saya sentuh sekali lagi. Bagi sekurang-kurangnya 3 kali kena tengok baru kamu akan ingat terus kan. Dia bagi negatif 4 dan negatif 7. Sama juga. Okey. Cuma kali ni, bila nampak benda ni, pertama sekali soalan ingin membentuk persamaan kuadratik. Kan? Dalam exam, kalau kita nak ingat, kita akan tulis formula dulu. X kuasa 2 tolak sorek tambah dengan 4 sama dengan kosong. Jadi saya akan pergi cari sor. Hasil tambah. Ini kita akan dapat kat sini negatif 4 campur negatif 7 dapat negatif 11. Kemudian 4 darab sama dengan negatif 4 darab negatif 7 akan dapat 28. Masuk dalam formula. Oleh sebab itu persamaan menjadi X kuasa 2 tolak negatif 11X campur 28 sama dengan kosong. Bagi cantik, negatif dengan negatif. X kuasa 2 campur 11X campur 28 sama dengan kosong. Itu kita panggil dia membentuk persamaan kuadratik. Dalam exam, kita biasanya lepas tengok benda, kita ingat formula pun nak pakai. Keluar formula dulu. Apa nak masuk dalam formula baru kita buat bawah. Itu cara sistem ni lah. Cikgu. Ya. Yang HDP dengan SOR dengan POR tu beza dia BI dengan BM je? Bahasa. Hasil tambah punca, sum of root. Sum of root. Hasil darab punca, product of root. Tapi saya dah biasa pakai SOR POR, senang nak sebut. Lepas tu saya pakai sum of root, product of root. Okay? Kalau kamu nak tukar jadi HDP sama cerita dia. Cerita dia hanya melibatkan apa? Hasil tambah dan hasil darab. Okey. Yang D tu saya tinggalkan untuk kamu buat. Pergi terus nombor 2 Nombor 2. Soalan nombor 2 kat sini, apa dia tanya? Persamaan kuadratik dia bagi persamaan kuadratik X kuasa 2 campur P tolak 5 X campur 2Q sama dengan kosong. Okey. Yang ini soalan ni kamu kena cam. Dia bagi satu persamaan dan dia bagi punca pula. Negatif 3 dan 6. Ini punca-punca dia. Soalan dia, cari nilai P dan Q. Kat sini kalau kamu tengok, bila persamaan dia bagi ke atas, daripada persamaan tu kita akan dapat 3 perkara. Yang pertama, A sama dengan 1, B sama dengan P tolak 5, B adalah X punya koefisien, X punya, orang depan X. C dia adalah orang tak ada X. 2Q. 3 perkara kita akan dapat. Okay? Jadi kita ada A, B, C. Bawah ni pula kita ada punca. Nampak?
Bila ada punca 2 dan ada ABC, maksudnya formula yang kita boleh pakai paling sesuai adalah kita pakai sorba dengan porca. Dia tengok bila nak guna formula tu. Okey, jadi kita dah dapat istilah apa benda? SOR, hasil tambah punca, sum of root. Tambah je 2 ekor ni. -3 tambah dengan 6. Sama dengan negatif B, kita tengok kat atas. Negatif B kita adalah P tolak 5 per dengan A per 1. Per 1 tak payah tulis, tak apa sebenarnya. Okey. Ni dah dapat cerita dia. Dah dapat yang ini kita akan dapat 6 sama dengan, ini saya expand negatif P campur 5. Negatif P pindah sebelah. Jadi P 5, 6 pindah sebelah, tolak 6, jawapan P dapat negatif 1. Tu guna formula tu. Formula kita panggil apa? Sorba porca. Guna formula dia. Okey. Yang kedua, ni dah buat, ni belum. Biasanya yang ini dah dapat P, maksudnya yang ini mesti digunakan untuk dapat Q pula. Kan? Hasil darab punca. Hasil darab punca adalah negatif 3 darab 6. Sama dengan C kita 2Q per 1 saya tak tulis dah. Per 1 saya tak tulis dah. Saya potong aja. 2 ni turun bawah. Jadi kita akan dapat jawapan terus. Oleh sebab itu Q sama dengan, ambil kalkulator kemudian negatif 9. Itu kegunaan apa? Sorba porca. Kegunaan sorba porca paling berkesan adalah untuk soalan jenis macam ni. Okey? Kita tengok. Cuba ambil kejap. Soalan ni biasanya dalam kertas 1 ada. Markah dia tak banyak pun. 3 markah macam tu lebih kurang. Okey. Boleh Okey. Sementara tu pengumuman Okey, hari ni hari terakhir kelas form 4 hari Rabu. Kelas form 4 hari Rabu, hari ni last tau. Minggu depan kita dah tak buat hari Rabu dah. Kita tak buat petang. Sebab kamu sibuk kan. Kamu pun dah nak start masuk sekolah kan. Start minggu depan dan seterusnya kamu boleh masuk kelas Jumaat. Jumaat malam. Jumaat malam pula. Jumaat malam relax sikit sebab apa? Esok tu Sabtu. Esok kamu dah cuti. Malam tu boleh. Sebab tu saya buat malam, Jumaat malam. Start pukul 8.30 sampai pukul 10.30 lebih kurang. Nanti saya akan bagi tahu dekat grup. Okay? Nombor 3. Soalan nombor 3 kat sini. Jika alfa dan beta, dia bagi alfa dan beta pula. Mudah. Ialah punca-punca persamaan kuadratik ada persamaan 5x kuasa 2 tolak 10x tolak 9 sama dengan 0. Okey, kat sini kamu tengok. Sama je tadi. Dia ada punca. Ni ada punca dia bagi. 2 ekor. Okey. Dan kita ada persamaan. Persamaan ni akan bagi apa? 3 perkara. Perkara pertama, A. Perkara kedua, B. Perkara ketiga, C. Nampak? Bila ada A, B, C dan punca, sebelum kita masuk ke bahagian lain seterusnya, kita kena faham. Formula yang sesuai kat sini adalah sorba porca. Okey? Macam tu. Saya akan buat ni dulu. Saya tak tengok bawah lagi. Kamu nampak je. Punca diberi ada ABC, benda ni dulu. Okey, jadi sum of root, hasil tambah alfa campur beta sama dengan negatif 10 per 5 dapat 2. Hasil darab punca alfa beta sama dengan negatif 9 per 5. Ini tutup. Biasanya soalan ni, bila dibagi ni, dia ada 2 peringkat. Peringkat pertama, menggunakan sorba porca. Peringkat kedua, bila soalan tu dia kata apa? Bentukkan persamaan kuadratik. Jadi kita ada satu lagi formula.
Satu lagi formula untuk bentukkan persamaan kuadratik. Yang ini yang susah kat sini. Soalan ni. Okey. Padam bagi nampak Cikgu, Ya. alfa dengan beta tu apa? Alfa dengan beta tu product of root. Hasil darab punca. Sebab punca dia alfa satu lagi punca. Produk maksudnya hasil darab. Sini. Hasil darab punca. Sebab tu saya darab alfa darab beta. Kita tak tahu. Dia tak bagi siapa alfa, siapa beta tak bagi. Dia kata soalan dia apa? Dia kata alfa dan beta adalah punca. Jadi kerja kita yang pertama kita campur dia. Yang kedua kita darab dia. Yang ini hasil tambah. Okey? Dia tak bagi nombor. Kalau dia bagi nombor, kita tambah pakai nombor lah. Kalau dia bagi unknown, kita buat cara unknown. Alfa beta ni biasanya standard untuk soalan ni. Kadang-kadang dia boleh pakai huruf lain. MN. Dia boleh pakai PQ. Okey? Sekati dia. Cuma, kamu kena faham. Formula ni mengatakan hasil tambah punca. Apa saja punca dia? Kalau punca dia alfa dan beta, hasil tambah dia alfa campur beta. Yang ini pula hasil darab. Kalau punca dia alfa dan beta, hasil darab dia adalah alfa beta. Alfa darab beta okey. Habis bahagian ni, bahagian A bawah tu, dia kata bentukkan pula persamaan. Bila bentukkan persamaan, formula lain. Bukan formula ni. Formula ni adalah X kuasa 2 tolak hasil tambah punca. Saya pakai bahasa Melayu lah sebab saya rasa kamu buku teks kamu bahasa Melayu biasa. Tapi dalam exam nanti boleh pakai solpor sama je. Sampai ke universiti akan pakai solpor lagi. Bila dah dapat macam ni, siapa punca yang barunya? Dia kena bagi punca yang baru pula. Apa punca yang baru ke A? A dia bagi punca yang baru adalah alfa campur 2 dan beta campur 2. Nampak? Untuk yang bawah ni, kita kena buat sorry pula. Tukar. Padam. Okay. Hasil tambah punca sama dengan tambah punca ni. Kena tambah. Jadi alfa tambah 2 tambah beta tambah 2. Kita akan dapat alfa campur beta campur 4. Okay. Apa kesimpulan yang kita dapat? Wujud alfa campur beta kat sini. Jadi, siapakah alfa campur beta? Baru kita tengok atas. Alfa campur beta ialah 2. Baru boleh ganti kat sini. Baru dapat 2 campur 4 sama dengan 6. Dia satu step dia bagi. Okay? Sama juga. Ini baru hasil tambah. Seorang lagi apa? Hasil darab punca. Hasil darab punca yang ini dengan yang ini yang baru. Alfa campur 2 dengan beta campur 2. Jadi kita kena kembangkan. Bila kita kembangkan, kita akan dapat ni darab ni alfa beta. Campur ni dengan ni 2 alfa. Campur ni dengan ni 2 beta. Campur ni dengan ni 4. Okey? Saya akan nampak, kamu akan nampak 2 alfa campur 2 alfa. Hati-hati tengok betul-betul sini Okey, yang ini kita boleh faktorkan 2 ni. Dia akan jadi alfa beta campur 2 kurungan alfa campur beta campur 4. Okay, cuba tengok betul-betul. Ini penting ni, dia punya key dia kat sini banyak key berlaku. Okey. Dah dapat benda tu, alfa beta boleh gantilah. Negatif 9/5. Okey. 2. Alfa campur beta 2. Campur 4. Okey. Sini kita akan dapat kat sini 4 campur 4, 8. 8 kali 5, 40. 40 tolak 9, 31/5. Okey. Dah siap belum? Belum. Panjang cerita dia. Sebab soalan dia suruh bentukkan persamaan. Baru jelas sekali. Oleh sebab itu jawapan kita akan jadi X kuasa 2 tolak
hasil tambah punca mana? 6. Kemudian campur dengan hasil darab ni. Campur dengan 31/5 sama dengan 0. Ini jawapan akhir kita, persamaan yang kita nak. Jadi ada berapa bahagian? Ada 3 bahagian. Yang pertama, ni. Yang kedua, HDP. Yang ketiga, HDP. Baru dapat jawapan. Okey, cuba tengok betul-betul. Nanti saya tunjuk teknik dia pula. Boleh? Macam mana? Okey. Okay, kita try sekali lagi. Okay. Bila kita buat B, yang atas ni tetap sama. Dia tak berubah. Sebab yang atas ni, dia untuk semua orang. Siapa-siapa boleh pakai dia. Jadi saya akan buat A dia sebenarnya. Sekarang kita tengok B pula. Apa cerita B? Dia nak apa? Soalan B dia bagi kat sini. Apa jadi kalau punca dia 5 alfa dan 5 beta? Sama cerita. Yang pertama kita kena buat apa? Bila nak buat persamaan, kita ada formula X kuasa 2 tolak hasil tambah punca X campur hasil darab punca sama dengan 0. Tulis formula dulu. Bila dah tulis formula, biasanya kita akan buat kiri kanan je. Hasil tambah punca. Hasil tambah punca sama dengan ni. 5 alfa campur 5 beta. Dan kamu dah cam dah cerita dia. 5 ni boleh faktorkan. 5 yang tinggal alfa tambah beta. Siapa alfa tambah beta? Tengok lagi sekali. Jawapan kita akan dapat 2. Jadi kita akan buat 5. Yang ni ganti dengan 2. Jawapan tu HDP dia adalah 10. Itu cerita dia. Ini kali kedua kita buat. InsyaAllah dia nampak sikit lah. Clear? Sebelah tu kita buat pula HDP. HDP sama dengan 5 alfa darab dengan 5 beta. Ini senang sikit. Sebab kita dapat senang 25 alfa beta. Jadi kita masukkan teruslah alfa beta. Bila kita masukkan kita akan dapat 25 negatif 9/5 potong tinggal 5 akan dapat jawapan negatif 45. Nampak? Dah siap belum? Belum. Kita belum jawab lagi soalan dia. Dia kata bentukkan persamaan. Jawapan akhir. Oleh sebab itu persamaan kita adalah X kuasa 2 tolak hasil tambah 10X tambah negatif 45 sama dengan 0. Nampak? Tambah tolak tak cantik. Siap. Perhatikan. Boleh ke? Boleh faham? Tengok. Yang susah dia. Sebab benda ni boleh berubah-ubah. Suka hati dia boleh buat. Dia boleh alfa campur 1, alfa campur 3. Tolak boleh buat. Dia boleh buat pecahan. Macam-macam dia boleh buat. Benda yang sama cerita dia. Okay? Padahal tengok B. Dia pergi dekat C pula. Okay. Apa jadi dengan C kita? C. Dia bagi kat situ adalah alfa tolak 1 dan beta tolak 1. Nampak? Nak buat apa? Nak bentukkan persamaan kuadratik. Apa formula dia? Kita tulis lagi sekali formula dia. Iaitu X kuasa 2 tolak hasil tambah punca. Kurungan ada X kat belakang. Campur hasil darab punca sama dengan 0. Kita akan buat satu. Hasil tambah punca sama dengan campur je alfa campur 1. Tolak 1 campur dengan beta tolak 1. Kita akan dapat alfa campur beta tolak 2.
dah boleh masuk dah kita punya alfa campur beta. Iaitu apa? 2 tolak 2 dapat 0. Okey? Yang kedua pula tengok. Siapa? Hasil darab punca. Hasil darab punca adalah ni darab ni. Alfa tolak 1 darab dengan beta tolak 1, kita akan dapat alfa beta tolak alfa tolak beta campur 1. Yang ni problem dia kat mana? Tolak-tolak. Sudah macam mana cikgu tolak-tolak ni? Dia nak tolak-tolak kan? Macam mana nak buat ni? Okey, dia macam ni. Tengok kan. Benda ni kita boleh faktor. Siapa kita nak faktor? Sebab yang kita ada adalah alfa tambah beta, bukan alfa tolak beta. Jadi saya akan keluarkan negatif alfa, negatif beta ni, nampak? Bila saya keluarkan negatif dia, negatif ni saya keluarkan kat luar. Tuk, duduk. Macam tu. Apa jadi dengan alfa ni? Dia akan jadi alfa tambah beta. Nampak? Cuba cek, kamu kembangkan balik. Betul? Akan dapat negatif alfa, negatif beta. Yang ni selalunya ramai salah ni dia buat. Dia salah faktor kat sini. Benda ni dia akan jadi sama dengan alfa beta tolak alfa campur beta campur 1. Hati-hati. Benda ni selalu sangat salah. Bila negatif tu. Sekarang dah boleh masuk nombor. Nombor dia yang ini adalah apa? Negatif 9/5 tolak 2 campur 1. Ambil kalkulator, kamu tekan, kamu akan dapat apa ni? Negatif 14. Negatif 14/5. Nampak? Okey? Belum siap lagi. Tak jawab soalan lagi. Apa soalan dia? Bentukkan persamaan kuadratik. Jawapan kita akan dapat X kuasa 2 tolak dengan 0x campur dengan negatif 14/5 sama dengan 0. Jadi ini tak payah tulis, ini simplify. Jawapan akhir akan dapat X kuasa 2 tolak 14/5 sama dengan 0. Jangan benda ni pindah ke sebelah, jangan pindah. Sebab apa? Persamaan kuadratik mestilah sama dengan 0. Okey, boleh? Cuba ambil masa kejap. Kamu tengok soalan D dia. Kalau boleh buat D ni maksudnya superb. Sebab D antara yang paling mencabar sekali. Tapi tak susah mana pun. Cuba buat. Cuba buat. B. Apa dia punya punca dia? D. Padam dulu. Okey, apa dia punya punca dia? Dia bagi punca dia adalah alfa per 3 dan beta per 3. Okey, cuba kamu try buat kejap. Kamu ambil dalam masa 3 minit lah. Saya rasa 3 minit boleh kot. Cuba Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita cek tengok macam mana. Sekejap saya tengok kenapa saya tak nampak saya punya video saya sendiri. Kamu nampak tak? Cikgu. Ya.
kalau tengok jawapan dekat buku teks kan, dia bagi jawapan lain. Lain? Kejap. Kita tengok Yang mana yang lain? Yang D ni ke? Tak, yang 3A. 3A? Oh, 3A jawapan dia lain? Nanti kita tengok balik 3A Okey. Kita buat D kejap. Yang ini kalau kita tengok soalan ni kat sini, kita akan dapat mana kertas ni? X kuasa 2 tolak hasil tambah punca X campur hasil darab punca sama dengan kosong. Kat sini. Okey. Kemudian saya akan buat hasil tambah punca sama dengan alfa per 3 campur beta per 3 sama dengan alfa campur beta per 3. Jadi kita masukkan 2 per 3 dapat hasil darab punca pula. Kita akan dapat kat situ alfa per 3 darab dengan beta per 3. Sini akan dapat alfa beta per 9. Masukkan alfa beta. Alfa beta kita negatif 9 per 5. Okey. Ini 9 per 5 tu. Kemudian dia per lagi 9. Dia dua kali. Dia per lagi 9 kat sini. Kan? Jadi kalau kamu tengok ni kat sini, apa jadi dia punya cerita dia. Bila dia tingkat, dia per, dia dah pecahan. Dia per lagi. Benda ni dia akan jadi, dia naik atas ni je. Sebab formula dia kita pakai kalau tekan kalkulator. Kalau tak tekan kalkulator lain lah. Contoh kamu tak tekan kalkulator. Ambil ni. Tukarkan darab dengan 1 per 9. Gitu cerita dia. Dapatlah negatif 1 per 5. Kalau pakai kalkulator dapat terus. Okey, tak ada masalah. Sampai kat sini. Bila kita masukkan dalam persamaan. Padam sekejap Kita akan dapat X kuasa 2 tolak dengan 2 per 3X. Campur dengan negatif 1 per 5. Sama dengan kosong. Okey. Cantikkan X kuasa 2 tolak 2 per 3X. Tolak 1 per 5 sama dengan kosong. Ini persamaan berdasarkan menggunakan formula. Okey. Cuma kadang-kadang bila kamu tengok soalan macam ni, dia ada pecahan. Nampak? Kadang-kadang soalan tu dia ubah supaya tidak ada pecahan. Macam mana tak ada pecahan? Dia darab semua ni supaya pecahan dia hilang. Contoh tiba-tiba kamu tengok. Ini 3 dengan 5. Maksudnya saya akan darab semua orang dengan 15. Jadi kita akan dapat 15 X kuasa 2 tolak 30 per 3X tolak 15 per 5 sama dengan kosong. Dia akan jadi 15X kuasa 2 tolak 10X tolak 3 sama dengan kosong. Ini supaya jawapan kita tidak membentuk pecahan. Okey, tapi jawapan kita dalam exam, kamu buat yang ini je. Asalkan dia ada A, ada B, ada C, dah betul dah. Tak ada masalah. Okey, sekejap saya tengok apa tadi? Yang A
Okey. Dia tak ada masalah pun A kita. Ini kamu tengok tadi siapa? Sarimah Sarimah? Kan? Sebab tadi A kita berapa kita jawab? Saya tak dapat. Berapa tadi A? Jawapan A yang saya bagi. X kuasa 2 X kuasa 2 tolak 6X tolak 6X tambah 31/5. tambah 31/5 sama dengan kosong. Betul? Kan? Apa dia buat? Dia matikan 5 ni. Dia darab semua dengan 5. Bila darab 5, sini akan jadi 5X kuasa 2 tolak 30X campur 31 sama dengan kosong. Okey, nampak? Jawapan dia bagi. Yang inilah jawapan dia bagi. Maksudnya kan dia tak nak ada pecahan lah cikgu. Betul. Dia tak nak ada pecahan. Tapi boleh tak ada pecahan? Boleh. Sebab syarat kuadratik, formula kita pun yang ini. X kuasa 2 tolak hasil tambah campur hasil. Itu formula kita. Nampak? Jadi kalau kamu jawab macam ni, dah betul. Jawab macam ni hanya untuk apa? Mencantikkan jawapan. Bukan menjawab lagi baik, tak ada pun. Mencantikkan jawapan saja. Boleh? Okey? Jadi kalau kamu tengok, kalau kamu tengok soalan kita ni A, B, C, D tu, kamu kena nampak dah. Maksudnya soalan jenis macam ni dia lebih complicated kalau melibatkan tambah tolak tu. Kalau dia bagi macam 5 alfa, 5 beta, darab tu tak ada masalah. Kan? Bila ada tambah ni nampak. Alfa tambah 2, beta tambah 2, tolak 1, tolak dia kisah sikit. Kan? Ada setengah soalan tu dia ada darab, dia ada tambah. Contoh dia bagi 3 alfa campur 2, 3 alfa tolak 2. Kan? Suka hati dia boleh bagi soalan. Okey. Kita tengok soalan seterusnya. Sebelah nampak. Sebelah. Kan dia buat. Dia mula dah. Pelik-pelik dia bagi. Tapi bila kamu dah faham cerita asal dia, dia tak ada masalah dah. Konsep dia sama. Formula hanya ada 2 formula akan pakai. Contoh nombor 4. Nombor 4 Nombor 4, bahagian pertama, jika alfa dan beta adalah punca bagi persamaan kuadratik 2x kuasa 2 campur 5x sama dengan 1. Yang ini kita kena adjust dulu. Kenapa saya kata kena adjust? Sebab benda ni dia tak sama dengan kosong, tak boleh. Kita perlu dapatkan A, B, C. Kita kena jadikan dia 2x kuasa 2 campur 5x tolak 1 sama dengan kosong. Nampak? Baru kita dapat A dia sama dengan 2, B sama dengan 5, C sama dengan negatif 1. Baru kita boleh pakai formula apa? SOR, bar, for, char. Yang kamu panggil HTP, HDP. Sama formula dia. Okey, masukkan. SOR ni apa? Hasil tambah punca. Siapa kaitan dia? Alfa beta. Alfa campur beta. Sama dengan negatif B. Negatif 5 per A 2. For darab alfa beta. Sama dengan C negatif 1. A kita 2. Habis bahagian pertama. Settle. Lepas tu baru kita masuk bahagian seterusnya. Bahagian sebelah tu buat apa? Ikut soalan. Dia kata cari persamaan dengan punca-punca berikut. A 1 per alfa, 1 per beta. Nampak? 1 per alfa, 1 per beta. Apa nak buat? Kita pergi cari hasil tambah punca. Pakai Melayu pula. Hasil tambah punca sama dengan 1 per alfa campur 1 per beta. Okey? Yang ini kamu kena ingat. Pecahan macam ni pembawah tak sama. Kalau pecahan tambah tolak, kita kena samakan pembawah dia. Macam mana samakan? Darab, silang, cross. Jadi kita akan dapat beta campur
alfa per alfa beta. Itu. Nampak? Kan? Okey. Hasil darab pula. Hasil darab punca, saya lupa ganti nombor dia. Alfa campur beta negatif 5/2 per dengan alfa beta negatif 1/2. Yang ini senang sikit sebab apa? Dalam nombor, kalau per 2 sama, dia mati. Per tu mati. Jadi negatif dengan negatif pun mati. Yang tinggal adalah apa? 5/1, 5. Itu saja yang tinggal. Nampak? Hasil darab pula. Hasil darab dia senang. 1 per alfa darab dengan 1 per beta. Dapat 1 per alfa beta. Siapa alfa beta kita? Negatif 1/2. Negatif 1/2. Okey? Ini sama juga. Kalau kamu tekan kalkulator, dia akan dapat 1 mati, yang tinggal negatif 2. Baru kita masukkan dalam formula khas untuk mencari persamaan, iaitu oleh sebab itu persamaan kita adalah X kuasa 2 tolak hasil tambah 5X campur dengan hasil darab sama dengan 0. Tambah tolak jadi tolak. Siap. Okey. Jadi dia bagi, kita tak peduli dah macam mana dia bagi. Sebab bila dah dapat benda ni, yang belah sini, dia bagi apa pun, kebanyakannya kita boleh selesai. Kecuali ada beberapa soalan yang kamu kena sekurang-kurangnya sekali buat. Kalau tidak, kamu memang susah cerita dia. Kan tak faham macam mana nak selesai dia. Sebab algebra dia agak complicated. Okey. Contoh, kita tengok yang B tu. B pun algebra dia dahsyat ni. Sebab dia seorang, tengok tak apa. Dia tukar-tukar. Tapi yang ini kekal. Tak berubah. Belah sini je. Jadi B kita tu, cerita dia pasal alfa campur 1 per beta dengan beta campur 1 per alfa. Okey. Sampai kat sini, cerita sama. Kita buat hasil tambah punca. Ni tambah ni. Jadi kita akan dapat dia alfa campur 1 per beta campur beta campur 1 per alfa. Okey. Kat sini kita ada alfa campur beta campur 1 per beta campur 1 per alfa. Kan? Yang ini tak cik soalan dia tadi sebab apa, kita dah buat tadi. 1 per alfa campur 1 per beta kita dah buat tadi. Kan? Tapi tak cik ambil lah soalan tu lain kan. Tapi kalau dalam exam, contoh A dah buat, B jumpa lagi, ambil selamba je. Ambil selamba macam mana? Saya ambil je lah. Ni alfa campur beta adalah negatif 5/2. Kan? Okey. 1 per beta campur 1 per alfa adalah 5. Mana dapat 5? Soalan A tadi. Kita dah buat soalan A tadi, benda ni 5. Campur dapat 5. Kan? Macam tu. Tapi dalam exam boleh buat. Kalau benda tu ada dekat A. Kan? Bila dia soalan B, kita boleh pakai apa saja yang dalam A. Sebab benda tu sama. Yang kita akan dapat kat sini 10, 5. 5/2. Okey. Kemudian kita pergi terus yang kedua apa? Hasil darab punca pula. Hasil darab punca alfa campur 1 per beta dengan beta campur 1 per alfa. Ini kena kembangkan. Kena expand lah. Bila kita expand, kita akan dapat ni darab dengan ni. Alfa beta. Ni darab dengan ni. Tengok. Ni darab dengan ni, alfa mati. Tinggal 1. Dia mati. Yang ini darab dengan ni. Mati beta. Tinggal 1. Yang ini darab dengan ini. Kita akan dapat tambah dengan 1 per alfa beta. Nampak? Okey. Alfa beta kita ada
Negatif 1/2 campur 2 campur. Yang ini kita dah buat tadi. Kita dah buat tadi. Kita akan dapat negatif 2. Yang ni. Okey. Jadi jawapan akhir kita akan dapat negatif 1/2 ni habis. Okey. Apa jawapan untuk persamaan kita? Persamaan adalah X kuasa 2 tolak hasil tambah 5/2X campur hasil darab negatif 1/2 sama dengan 0. Dua ada pecahan. Kalau nak hapuskan pecahan, darab semua dengan 2 yang tinggal 2X kuasa 2 tolak 5X tolak 1 sama dengan 0. Okey? Dia macam ni benda ni lah. Kalau biasa je kalau kamu dah pernah buat sekali walaupun buat sama dengan saya, kan tiba-tiba exam jumpa macam ni, idea dia datang. Yang penting kamu dapat nampak dia punya rough idea. Okey. Macam pernah buat, itu bagus. Okey. Kita pergi dekat soalan C. C tu nampak simple je. Alpha kuasa 2, beta kuasa 2. Nampak macam simple. Yang ini kamu kena ingat betul-betul. Yang ini lagi susah cerita dia. Yang ni tak usik. Benda yang sama. Tengok. C. Yang ni saya bintang terus. Dia bagi alpha kuasa 2 dan beta kuasa 2. Tengok. Kenapa saya bintang? Yang pertama. Hasil tambah punca dia adalah alpha kuasa 2 campur beta kuasa 2. Yang ni yang penting. Macam mana nak dapat benda ni? Yang ni kamu kena tengok. Saya tak nak kamu hafal sebab nanti kamu kalau hafal lupa susah. Saya akan ajar kamu mana dapat benda ni. Okey? Cerita dia panjang. Pendekkan sikit. Benda ni datang alpha campur beta kuasa 2 ni. Dia datang daripada alpha campur beta kuasa 2. Dia datang dari sini. Tapi bukan tak sama. Tak sama. Okey? Apa kamu buat? Kamu kena kembangkan benda ni. Dia akan jadi alpha kuasa 2 campur dengan 2 alpha beta campur beta kuasa 2. Bila kamu kembangkan benda ni, dapat benda ni. Okey? Untuk nak lebih faham, saya akan tulis ke benda ni sebelah sini dulu. Bagi nampak. Maksudnya yang ini sama dengan ni. Nampak? Okey? Apa yang kita nak? Yang kita nak adalah alpha kuasa 2 dan beta kuasa 2 saja. Yang tengah-tengah ni tak nak. Bila kita tak nak, apa kita buat? Kita kena ambil benda ni, pindahkan dia ke sebelah. Jadilah dia alpha kuasa 2 campur beta kuasa 2 yang tinggal. Sebelah sini adalah alpha campur beta kuasa 2 tolak 2 alpha beta. Jadi kalau kamu jumpa benda ni adalah yang ini. Ini kena ingat macam mana datang dia kena ingat. Tapi lepas ni kena hafal lah benda ni. Tapi kalau kamu lupa, kamu tahu datang benda mana, kembang, pindah, kamu nampak asal usul dia. Okey? Dah dapat benda ni, baru kita boleh buat senang. Saya tinggal kejap, saya tulis balik. Hasil tambah punca sama dengan alpha kuasa 2 campur beta kuasa 2 sama juga dengan alpha campur beta kuasa 2 tolak 2 alpha beta. Baru boleh masuk nombor. Apa nombor kita? Ni. Negatif 5/2 kuasa 2. Tolak 2 kali negatif 1/2. Okey? Yang ini akan dapat 25/4. Yang ini akan dapat mati-mati tinggal campur 1. Dapat jawapan akhir kita akan jadi 29/4. Sebab tu penting ni. Ni ke sini. Itu kibat dia kat sini. Lepas tu kena bintang benda ni. Nampak soalan kecil je. Alpha kuasa 2, beta kuasa 2. Senang je. Jangan silap. Tapi hasil darab dia senang.
Hasil darab punca dia pula adalah alfa kuasa 2 darab dengan beta kuasa 2. Bila kamu darab, kamu akan dapat apa? Alfa beta kuasa 2. Kuasa 2 tu keluar. Kita faktorkan kuasa 2 tu keluar. Jadi apa akan jadi? Negatif 1/2 kuasa 2 dapat 1/4. Dapatlah jawapan akhir kita adalah X kuasa 2 tolak 29/4X campur dengan 1/4. Okey, cantikkan. Pecahan dia 4. Jadi 4X kuasa 2 tolak 29X campur 1 sama dengan 0. Boleh faham? Cuba tengok betul. Ini complicated dia awal-awal tu. Boleh ke? Boleh, dia masuk D Okey. Masuk D. Okey, D tu seorang atas, seorang bawah. Betul dia terbalik. Itu tengok. Yang pertama, dia bagi apa? Alfa per beta dan beta per alfa. Tapi dia tak susah macam tadi. Hasil tambah punca dia sama dengan alfa per beta campur dengan beta per alfa. Dia masih hanya bila campur, bawah tak sama, kita kena darab silang je lah ni. Silang, darab silang. Ini darab. Jadi kita akan dapat alfa kuasa 2 campur beta kuasa 2 per alfa beta. Cuma sebab atas tadi kita dah buat. Kalau tidak susah juga cerita dia. Kita dah buat benda ni. Kan? Dia jadi senang sikit. Okay? Kalau tak buat benda ni, kena buat benda ni pula. Benda yang sama jadi. Okay? Tapi kat sini saya ingat contoh soalan ni. Kamu jumpa dia je soalan ni. Kamu tak jumpa soalan tadi. Jadi kita kena hafal tadi apa? Alfa campur beta kuasa 2 tolak 2 alfa beta per alfa beta sama dengan kita masukkan negatif 5/2 kuasa 2 tolak 2 kali negatif 1/2 per dengan negatif 1/2. Panjang cerita dia. Tekan kalkulator boleh. Tak ada masalah. Okey, saya akan kira dulu. Yang atas tadi berapa? (29/4). Atas 29/4. 29/4 per dengan negatif 1/2. Kita akan dapat kat sini negatif 29/2. Okey. Kemudian darab dah senang. Sebab darab dia senang sangat. Darab dia adalah hasil darab punca dia sama dengan alfa per beta darab dengan beta per alfa, mati semua. Dapat 1. Dia senang. Okey, dapatlah jawapan kita kat situ.
X kuasa 2 tolak negatif 29/2 X. Kemudian campur 1 sama dengan 0. Bagi cantik 2X kuasa 2 campur 29X campur 2 sama dengan 0. Okey. Dia sebab tu yang C aja yang problem dia C je. Yang lain okey sikitlah, tak ada masalah sangat. Boleh? Okey. Kita masuk soalan yang terakhir. Awal pula. Okey. Nombor 5. Tengok nombor 5 Nombor 5, persamaan kuadratik. Okey, dia bagi iaitu 2X kuasa 2 sama dengan 6X tambah 3 mempunyai punca P dan Q. Okey. Oh, dia punya equation dulu dahsyat Okey, yang pertama, adakah ni dah kuadratik? Belum. Susun bagi cantik. 2X kuasa 2 tolak 6X tolak 3 sama dengan 0. A dapat 2, B dapat negatif 6, C dapat negatif 3. Jadi kat sini saja kita boleh buat sorba porca. Okey, hasil tambah punca P tambah Q negatif B. Negatif 6/2 dapat 3. Nombor senang alhamdulillah Okey. PQ sama dengan C. Negatif 3/2. Habis satu bahagian. Selesai. Okey. Soalan seterusnya bahagian dia. Cari persamaan kuadratik. Formula bentukkan persamaan kuadratik X kuasa 2 tolak Sorex plus 4 sama dengan 0. Okey. Jadi kat sini punca-punca yang diberi adalah P kuasa 2Q dan PQ kuasa 2. Wow. Ini sama juga kita buat apa? Hasil tambah dulu SOR sama dengan P kuasa 2Q campur dengan PQ kuasa 2. Okey, kalau kamu tengok macam ni, apa yang kita boleh buat kat sini? Kita kena faktorkan. Apa kita faktor? Dua-dua ada P dan Q. Jadi saya faktorkan P dan Q. Bila saya faktorkan P sini, yang tinggal adalah P saja. Yang ini yang tinggal adalah Q saja. Nampak complicated tapi sebenarnya simple saja. Siapa PQ kita? Negatif 3/2. Siapa P tambah Q? 3. Dapat negatif 9/2. Nampak? Bila kamu buat MAT ni, mula-mula tengok rasa macam susah buat, dia akan nampak. Okay? 4. Hasil darab. Nampak? P kuasa 2Q. Darab dengan PQ kuasa 2. Yang ini yang best ni. Dia jadi 3 dua ekor. P kuasa 3. Q kuasa 3. Okey. Sama macam tadi. Bila kamu nampak kuasa 3, maksudnya kita boleh keluarkan kuasa 3 tu, dia akan jadi apa? PQ kuasa 3. Kita panggil dia, kita boleh faktorkan kuasa 3 keluar. Siapa PQ kita? PQ adalah negatif 3/2. Kuasa 3 kita akan dapat negatif 27/8. Nampak? Siaplah persamaan kita sebenarnya. Dah siap. Apa jawapan kita? X kuasa 2 tolak dengan negatif 9/2X
campur dengan negatif 27/8. Okey, kat sini sama dengan kosong. Bagi cantik, kalau kamu tengok ni 2 dengan 8 maksudnya 8 lagi besar. Darab semua dengan 8. Bila darab semua dengan 8, sini akan jadi 8x kuasa 2. Ni darab 8, potong-potong tinggal 4. Kita akan dapat positif 36x. Darab 8 mati, tinggal negatif 27 sama dengan kosong. Boleh faham? Ya, betul. Okey. Yang dalam topik fungsi kuadratik dan persamaan kuadratik sebenarnya bahagian ni ramai yang sangkut. Iaitu melibatkan apa? Hasil tambah punca, hasil darab punca. Tapi kamu kena ingat, dia tak susah mana. Tapi key dia ada 2. Satu, sorba, porca. Satu, sorba, porca. Okey. Yang kedua, ni. Bentukkan persamaan kuadratik. Okey. Tapi saya akan tunjuk satu lagi. Yang ini tak ada kat soalan tu, kamu boleh tulis. Soalan nombor 1 tadi, dia boleh buat menggunakan teknik yang satu lagi. Contoh. Okey, ni trik dia. Kamu tengok. Biasanya soalan ni, apa jadi? Bila dia buat, dia bagi graf. Dia bagi graf. Dia buat graf macam ni lebih kurang. Kan? Kemudian dia pun buat graf. Sekali dia buat graf macam tu. Kan dia tanda kat sini. 1, 5. Contoh. Okey, kemudian dia kata apa? Bentukkan persamaan kuadratik. Okey, ataupun dia kata sinilah y, sini x, sini y sama dengan fx. Cari fx. Soalan kamu pun alamak cikgu, topik apa ni? Fungsi ke? Bukan fungsi. Ini topik yang kita tengah belajar ni. Persamaan kuadratik. Buat apa? Membentuk persamaan kuadratik soalan ni. Pak, kena ingat siapa? Benda ni kita panggil dia pintasan x. Pintasan x ni juga dikenali sebagai sama dengan punca. Nampak? Benda ni punca, pintasan x. Jadi kita ada 2 kaedah. Kaedah pertama menggunakan formula. Yang mana punca dia adalah 1 dan 5. Nampak? 1 dan 5. Apa kita buat? X kuasa 2 tolak hasil tambah. X campur hasil darab. Sama dengan kosong. Dapat jawapan kita X kuasa 2 tolak 6X campur 5 sama dengan kosong. Dia soalan dia dalam kertas 1. Macam ni lebih kurangnya. Markah pun 2 atau 3 je. Okay? Satu lagi cerita, satu lagi jalan kerja, kamu boleh guna kaedah persamaan. Macam mana? Punca ni kita buat apa? X sama dengan 1, X sama dengan 5. Bila buat dalam kurungan, dia akan jadi X tolak 1, X tolak 5. Bila kamu kembang, kamu akan dapat X kuasa 2 tolak 5X tolak X campur 5 sama dengan kosong. X kuasa 2 tolak 6X campur 5 sama dengan kosong. Jawapan last dia sama. 2 kaedah. Okey. Ini kalau dia bagi graf. Kadang-kadang dia bagi graf macam ni yang jam kan. Macam mana nak buat? Kamu kena ingat. Pintasan ni adalah apa? Pintasan tu adalah dia punya punca. Okey? InsyaAllah boleh faham Jadi hari ni kita habis buat sikit. Alhamdulillah. Okey, insyaAllah Jadi minggu depan nanti saya akan beritahu dalam grup. Sebab minggu depan insyaAllah kita dah pindah kelas kita ke Jumaat malam. Kalau kamu ada masalah beritahu, tak ada masalah. Beritahu saya Okey, tak boleh ke apa ke beritahu. Okey, jadi kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa pula esok ada. Esok mat, siapa yang ambil mat kita jumpa esok. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama. Cikgu.
Ya, ya. Macam dapatkan yang PQ dalam kurungan P tambah Q tu. Ni yang ni ke? Yang ni? Yang ni? Ha. Okey, kejap saya tunjuk pada awal dia sebenarnya faktor je Yang ni formula dia adalah apa? Hasil tambah sama dengan kita tambah P kuasa 2Q tambah dengan PQ kuasa 2. Okey. Bila kamu nak faktor tak nampak, kamu boleh pecah dia. Apa ni? Okey, kamu boleh pecah dia. Pecah macam mana? P kuasa 2 kau pecah jadi PQ. Ini pecahkan jadi PQQ. Jadi kamu akan nampak siapa yang kita ambil. Contoh, apa yang sama? PQ, 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 PQ. Nampak? Betul? Cuba kita nampak kita boleh keluarkan PQ tu. Siapa yang tinggal? Yang tinggal adalah P tambah Q. Macam mana? Boleh Tapi kalau dia 2 dengan 3 boleh lagi pecah macam ni. Tapi kalau dah banyak tu kamu kena nampak dia punya tu main tolak-tolak je lah. Main tolak-tolak je. Okay, terima kasih cikgu. Okay, sama.